dalam vaksin tu ada kan. Mungkin yang tak nak tu kot Dajjal kot. Benci betul lah dengan vaksin ni. Tangan kau ni. Hari tu Abang Jo ada janji dengan korang nak pergi tanyakan sendiri otak kepada otak-otak kita ni berkenaan halal haram vaksin ni. So Abang Jo jumpalah dengan mantan Menteri Agama ni, borak-borak dengan dia pasal vaksin. Korang dengar ni dia cakap apa. Jadi dapatan yang kita dapat bahawa ia daripada sumber yang halal. Untuk meyakinkan lagi, kita juga telah bertanya kepada badan-badan fatwa dunia. Semua yang kita sebut adalah termasuk dalam halal. Jadi bagi saya tidak lagi timbul isu sama ada halal atau haram. Bahkan di sana dalam fatwa kebangsaan ada bab yang dipanggilkan istihalah. Begitu juga ada bab yang kita kata ketika darurat. Ada bab yang dibahaskan ketika mana keperluan yang mendesak, di mana ketika itu hukum akan juga melihat situasi dari sudut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa yang disebut kepada kami termasuk Sinovac, termasuk Moderna dan juga Sinopharm yang dinyatakan oleh Majma' Fiqh Islami Antarabangsa. So macam mana korang dengar sendiri penjelasan daripada Datuk Dr. Zul? Pada saya dia yang cukup arif bercakap tentang halal haram vaksin kat Malaysia ni. So berkaitan pula dengan isu halal JAKIM, katanya halal JAKIM ni dalam proses belum dapat lagi, tetapi insya-Allah pada saya very soon. Sedangkan pihak kerajaan sendiri, pihak-pihak agama fatwa pun dah keluarkan bahawasanya kita orang Islam boleh ambil vaksin tanpa ragu-ragu. Saya tidak tengok dan tidak nampak isu itu sebahagian daripada agenda Dajjal. Pertama, orang kita sendiri pun kata kamu boleh bohong seorang tapi kamu tak boleh bohong semua orang. Kamu boleh bohong satu masa tapi kamu tak boleh bohong semua masa. Sekarang ni isu pandemik COVID-19 ini bukan hanya berlaku tempat kita, seluruh dunia. Dan seluruh dunia tercari-cari ubat-ubatan. Mengambil masa hampir setahun. Dengan dapatan kajian akhirnya selepas tahun baru munculnya Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm dan ada lebih kurang dalam 15-20 daripada jenama vaksin berkenaan dengan macam ini. Dan perkara seperti ini kita pun tengok real. Ada yang meninggal. Mana COVID itu pasti dia mati dengan sebab begini. Dulu mungkin kita boleh nafikan. Bila kita sebut tentang agenda seperti ini, dia lebih pada sangkaan. Dia lebih kepada kita kata satu pandangan yang mana dia bukan ada dalil, ada hujah, ada apa. Bila kita dengar, kita terus kata. Bila kita dengar, lepas tu kita tidak dapat usulkan dan kita tidak dapat buktikan apa yang kita kata tu agenda ni. Jadi bagi saya yang paling penting dalam isu seperti ini kita kena faham WHO, kementerian-kementerian kesihatan seluruh negara, seluruh dunia memperakukan adanya COVID-19 ni. Dan ubatan-ubatan yang dibuat pula macam vaksin ini, kita nampak jelas yang mereka buat itu semata-mata untuk nak menjadi penahan ataupun menjadi kita kena penyelamat imun kepada tubuh-tubuh manusia ini, telah mendapat ujian demi ujian, testimoni. Kalau kita tengok dalam disiplin kedoktoran, satu-satu ubat, satu-satu vaksin, dia tidak boleh buat capur ni pakai jadi lalu. 3 orang sembuh pakai ya lalu. Dia tak. Dia memerlukan kepada testimoni dengan jumlahnya berapa, dengan masanya berapa, dengan mereka yang terbabit berapa. Kesan itu sentiasa dimonitor betul-betul. Jadi akhirnya mereka akan dapat satu natijah. Justru biarlah kita berpijak pada realiti dan kita boleh terima hakikat adanya COVID-19 dan vaksin sebagai salah satu daripada cara untuk kita mempunyai imunasi yang kukuh
dan menahankan diri kita daripada mudah untuk dijangkiti oleh COVID-19 ni. Pertama sekali, bila isu tu baru, maka nak mendapat keyakinan dan kesiqahan itu dia ambil proses dan masa. Sebab setiap negara dia ada cara dia. Malaysia sendiri, bila mana-mana vaksin nak masuk, dia akan ada proses di satu badan khas. Dia akan mengkaji, dia akan tengok, dia nak dapat kelulusan. Biasanya dalam satu tempoh, sama ada 6 bulan ke 3 bulan. Kecuali dalam kes-kes yang tertentu yang dia boleh buat keputusan. Maka itu menjadi kelaziman mana-mana negara, lebih-lebih lagi negara yang ada kemajuan dan kehebatan, termasuklah dengan Saudi. Jadi mungkin dasar mereka yang pertama, sebab mereka dulu mereka mengambil Pfizer sahaja, dan mereka kemudian memasukkan AstraZeneca. Jadi proses yang seperti itu berlaku. Dan alhamdulillah baru-baru ini kita tengok mereka telah melebarkan lagi, bukan semata-mata Pfizer dan AstraZeneca, tapi mereka meranjakkan lagi kepada ataupun membuka lebih ruang lagi kepada vaksin-vaksin yang lain. Dan saya yakin dan saya percaya bila mana dapatan daripada WHO dan negara-negara maju yang menggunakan vaksin-vaksin yang ada keberkesanan yang tinggi, sebab mereka sentiasa akan melihat peratusan keberkesanan, itu semua akan diambil kira. Sebab itulah saya lihat siasat Saudi juga mengambil pendekatan seperti itu, dan saya yakin dan saya percaya mungkin mereka akan lihat dari semasa ke semasa tentang vaksin-vaksin yang mungkin dibenarkan atau mungkin ditarik balik kerana keputusan-keputusan yang akan berlaku ataupun sedang berlaku ini. Fatwa kebangsaan jelas memberikan kepada kita bahawa pengambilan vaksin adalah harus pada asalnya, tetapi apabila kerajaan atau pemerintah ulil amri menetapkan kepada seorang untuk mengambil vaksin, maka hukumnya wajib, kerana mentaati pemerintah. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi dalam isu seperti ini kita sentiasa bercakap berkenaan dengan wabak pandemik, tapi bagaimana cara kita nak keluar? Salah satu daripada kita nak keluarnya adalah kita mempunyai ketahanan badan yang kuat melalui vaksin. Sebab itu kita tengok di negara barat mereka telah vaksin sampai 7 atau 80%, 90%. Jadi mereka memberi keyakinan dan mereka bebas keluar dan seumpamanya. Orang tanya, walaupun mereka keluar, tapi bila tengok, bila tanding Piala Euro dan seumpamanya, ada peningkatan. Jadi jawapannya mudah saja. Jawapan walaupun ada peningkatan, biasanya mereka yang telah mengambil vaksin ini, dia akan kena pada tahap 1 atau 2. Dia tak akan pergi kepada tahap 4 pada kebiasaannya lah, kepada 4 ataupun tahap yang parah. Jadi dengan sebab itulah kita katakan bahawa marilah sama-sama kita bervaksin supaya kita semua jadi mudah.